Pengalaman seram. Dan dengar ada something yang bernafas dekat belakang leher aku tu. So belakang leher aku tu, aku dapat rasakan something yang bernafas. Aku macam, apa benda yang bernafas macam macam tu lah. Aku macam, siapa shoot kat belakang aku? Lepas aku macam, tapi sebelum tu, untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share. Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak cerita kat korang pengalaman seram aku yang paling seram dekat dalam hidup aku sepanjang aku hidup dekat dunia ni. Pada hari Jumaat pagi tu, aku nak keluar pergi kerja. Aku pula kerja dengan kakak aku. Masa tu kita orang jaga kedai runcit, mini market lah senang cerita. So antara tempat kerja aku, mini market tu dengan rumah mak aku dalam 15 hingga 20 minit. Kalau rempit 10 minit baru sampai. Tapi aku jenis bukan rempit. Aku cuma bawa motor 60. Tapi masa tu aku naik 125, tapi bukan motor aku lah, motor abang ipar aku waktu tu, belum jadi abang ipar lagi. Pak U kakak aku, sebab dia pakai motor aku untuk pergi kerja. Motor dia bagi aku pakai sebab dia tahu aku pakai motor tak ganas, tak pergi merempit. So dia percayalah bagi aku pakai motor 125 dia yang baru tu ya. So aku lenjan lah motor dia untuk pergi kerja, maksudnya dengan kakak aku. So nak dijadikan cerita, pagi tu aku keluar, masa aku nak keluar daripada rumah mak aku tu, aku ada nampak satu motor yang telah ditegakkan, kesan daripada kemalangan. So aku fikir yang malam tadi aku dengar bising-bising dalam pukul 2-1 pagi tu, bunyi kecoh-kecoh kat luar tu, mungkin orang accident. So aku fikir macam, oh okey, motor tu orang tu dah bawa, mungkin dah bawa pergi hospital. So aku pun pergi kerja dengan tenang. Kerja. Lepas tu dalam pukul 12 macam tu memang kita akan tutup kedai untuk balik lah, sebab hari Jumaat kan, semain Jumaat kan. So dah tutup kedai semua bagai-bagai, aku pun gerak lah balik dengan kakak aku. Gerak balik dalam perjalanan 15 hingga 20 minit. Aku dah nak hampir sampai rumah mak aku tu. Mak aku ni betul-betul berdepan dengan Seleko S tau. Berdepan dengan Seleko S. Lepas tu aku nampak daripada jauh tu memang crowded gila lah, ramai gila orang. Aku tak tahu kenapa, cuma mindset aku fikir waktu tu, oh mungkin ada orang accident. Sebab depan rumah mak aku ni dah banyak meragut nyawa lah. Sebab dia Seleko S, kau tahu tak? Kalau jenis orang yang bawa laju, dia suka buat lap dekat situ. Ada yang terbabas, ada yang accident, ada yang meninggal kat situ juga. Banyak sangat kes kematian dekat depan rumah mak aku tu. Cuma sekarang ni dah kurang lah. Paling latest ada kematian, tak ada. Cuma kemalangan biasa, tak ada teruk sampai meninggal. Tapi waktu aku muda-muda, maksudnya waktu aku bujang-bujang ni, memang banyak berlaku kemalangan lah. Lepas tu dipendekkan cerita, tak ada cerita banyak pengalaman yang orang mati depan rumah aku ni. So aku pun okey lah, sampai depan aku tengok lah sikit. Sebab aku ni jenis bukan orang yang suka, kalau ada orang accident, aku akan macam menyebuk, berhenti sekali tanya kenapa tak. Aku balik rumah dulu, sebab depan rumah mak aku je. So aku balik macam biasa, aku cuma macam teleng-teleng sikit, macam tengok, apa ni, accident apa ni, ada mayat, macam tu lah. So aku pun jalan, bawa motor masuk dalam rumah mak aku dengan kakak aku. Lepas tu aku belum sempat turun motor sekali, mak aku cakap, weh, tahu tak tu? Mak aku bukan weh, mak aku panggil aku nama aku lah. So bagi tahu yang ada orang mati kena bunuh kat depan rumah mak aku. Aku macam, wow, orang mati kena bunuh guys. So aku macam, serius lah? Lepas tu mak aku cakap, mak mentua aku pula, mak aku cakap, ya, ada orang mati kena bunuh malam tadi. Aku macam, sekejap aku ada dengar bunyi something. So aku pun dah tahu mak aku cakap ada orang mati kena bunuh. Tapi tak adalah aku pergi ke sana sebab banyak polis kot. Polis banyak gila. Aku tak adalah menyebut, cuma nampaklah dia tengah proses angkat-angkat. Sebab masa tu kan baru balik daripada kerja nak pergi semain Jumaat lah. Lepas tu, lepas dah nampak ramai-ramai macam tu, aku pun tak adalah pergi sana tanya apa. Cuma bila masuk dalam rumah, mak aku terus bagi tahu, tak pergi tengok ke? Aku cakap tak payahlah, buat apa nak tengok, tak nak. Aku cakap sebabnya
orang dah ramai macam tu kan. So buat apa nak sesemak lagi, dah polis dah uruskan semua macam tu. Lepas tu mak aku pula cakap orang yang mati kena bunuh tu kita orang semua kenal. Tak tahulah dia sama ada mati kena bunuh ke ataupun apa. Masa tu aku tak ada dapat berita yang detail lah, tapi daripada sumber-sumber yang didengari, dia ada pergaduhan malam tu, tak tahu dengan siapa. Kemudian mayat dia tu dicampak kat dalam longkang dekat rumah mak aku tu. So rumah mak aku sebelah sini, so dia seberang jalan Selekok S tu, dia dekat dalam longkang tu. Yang jumpa mayat dia budak sekolah agama, balik sekolah agama. Dia nak mancing, nak main longkang lah, nak mancing ikan. Lepas tu dia nampak ada mayat, dia bagi tahu bapak dia. Bapak dia pula pergi report polis semua. Macam tu lah terjadi kecohnya. So nak dijadikan cerita, kalau korang perasan daripada awal aku cerita tu, pagi aku nak pergi kerja tu, aku nampak motor yang telah bekas aksiden tu dekat tepi jalan, dan aku fikir tak ada apa-apa. Aku fikir macam mungkin orang tu dah dihantar hospital. Rupanya tuan punya motor tu ada dekat dalam longkang tu. So aku macam oh my god. So cerita tu habis kat situ lah. Satu hari tu kecoh kat kampung tempat rumah mak aku tu. Memang kecoh gila punya. Satu kampung tu bercerita pasal kes dia ni. Dan dalam tempoh seminggu tu, banyaklah kita orang dengar cerita orang kena ganggu. Orang kena ganggu dengan bukan nak cakap orang yang kena ganggu ni dengan arwah orang yang mati tu, tak. Tapi dia kena ganggu, benda yang ganggu diorang dekat depan mama aku kat Selekok S tu menyerupai orang yang mati kena bunuh tu. So macam banyak cerita gila. Ada satu cerita tu yang dia lalu, dia nampak dia berdiri kat Selekok S tu, menunjukkan muka dia yang bekas daripada aksiden dengan bercampur air. Ya aku sebenarnya aku cerita sekarang ni pukul berapa? 9.21 pagi tapi aku punya cuak tu tak tahu kenapa, sebab aku rasa macam seram. Okay, kita teruskan. Okay, lepas tu dah banyak sangat orang cerita pasal dia dapat gangguan, dan abang aku sendiri pun kena ganggu. Abang aku ni adalah kawan kepada si mati. Itu nanti aku akan cerita part yang dia kena ganggu. Tapi sekarang ni aku cerita part yang aku kena ganggu. Then selepas seminggu aku pula diganggu. Aku keluar masa tu, and then balik dalam pukul 12 something, 11 lebih something macam tu. Tapi seingat aku tak ingat hari tu hari apa, tapi aku ingat hari tu, cuma tak ingat hari dan tarikh dia. Okay, yang penting aku ingat benda tu selepas seminggu kejadian lah. So malam tu aku balik daripada perjalanan, taklah jauh sebabnya rumah yang aku pergi tu selang 4-5 lorong daripada rumah mak aku je. So aku pun balik 11 lebih something macam tu, nak kat pukul 12 lah lebih kurang. And aku balik daripada sebelum sampai Selekok tu, aku akan jumpa sekolah tadika tau. Sekolah tadika berhampiran dengan rumah mak aku tu. So daripada situ aku dah perasan macam ada benda tu yang tengah perhatikan aku daripada Selekok S tu. So aku macam tak nak ambil pot. Aku pun aku pun bawa motor macam biasa. Aku jalan, aku bawa motor sampai dekat Selekok S tu. Memang aku rasa macam wow, rasa dia macam goosebump tu, macam meremang gila, meremang tahap kampret ni macam tu. Lepas tu aku buat bodoh, sebab kalau aku fikir aku lagi cuak. So aku pun buat apa, aku bawa motor macam biasa, aku bagi signal masuk belah kanan, masuk rumah mak aku, dan sampailah dekat tempat parking motor rumah mak aku tu. Rumah mak aku ni rumah kampung. So rumah kampung ni dia macam, dia panjang, dia ada tingkat atas, tapi bukan double story. Dia tingkat atas dengan bawah, dia straight, dia panjang ke bawah, dia panjang ke belakang. So dia ada atas, then turun tangga ada dapur lah, bahagian dapur, tempat makan dengan tempat masak semua. And then aku parking lah tempat di antara daripada
tengah rumah aku sampai ke dapur tu ada tempat parking, memang tempat sedia baju sebagai macam tu lah. Lepas tu masa aku nak masuk dekat parking tu, aku memang dapat rasakan pandangan mata tepi aku tu ada benda yang berdiri. Masa tu pandangan mata tepi aku tu cuma nampak warna hitam lah, bayangan hitam macam tu. Tapi aku tak nak ambil pot, aku cepat-cepat letak motor. Aku tak kunci motor lagi sebab motor aku akan bawa masuk rumah. Sebab kat kawasan rumah aku ni sebelum-sebelum ni memang panas lah, orang selalu hilang motor. So aku tak akan letak motor kat luar. Lagi-lagi motor tu motor baru kan, motor abang ipar aku lah. Masa tu dia belum jadi abang ipar aku lagi. So dia dah amanahkan aku untuk jaga. Dia jaga motor aku jaga motor dia. So aku memang jaga betul-betul lah motor dia. And then aku untuk masuk rumah, aku kena letak motor dekat dapur. Dapur tu ada pintu, tapi pintu tu memang selalu orang takkan duduk kat bawah lah. Family aku akan duduk atas. Duduk atas, lepas tu aku pun jalan. Dalam perjalanan aku nak pergi ke bahagian atas, maksudnya nak pergi ke pintu utama depan, memang rasa lain macam. Memang rasa macam ada benda yang perhatikan aku tau. Tapi aku beranikan diri sebab aku nak takut yang kan apa pun tak jadi. Kau nak suruh aku lari meraung jerit macam tu, lepas tu bagi satu lampu tengok. Memang tak lah ceritanya. So aku beranikan diri walaupun sebenarnya penakut. Tapi nak buat macam mana kan, dah gatal keluar malam. Lepas tu aku pun naik jalan sampai ke atas. Aku ketuk pintu. Then kakak aku buka. Kakak aku yang satu tempat kerja dengan aku tu lah. Kakak aku buka, lepas tu kau tahu tak apa yang dia cakap waktu dia buka pintu? Aku memang bengang gila dengan dia waktu tu sebab dia boleh cakap apa tau. Dia buka-buka je pintu. Push. Dia boleh tegur kau tahu apa tak dia cakap. Weh, bau bangkai apa ni? Kau bayangkan aku dah tengah seram. Dia boleh cakap pula bau bangkai. Aku cakap, weh bodoh lah. Apa hal kau tegur siut? Cakap kan. Lepas tu kita pandai muka kau siapa suruh balik malam. Aku dah geram. Punya pasal sambil aku nak buka pintu tu. And aku masuk je aku tutup pintu. Aku cakap, kau mulut cabul dengan ni kan. Kejap lagi hantu pocong tu tidur belakang kau. Peluk muka belakang. Aku cakap macam tu lah. Lepas tu terbengkalai macam tu. Aku masuk dalam rumah. Letak barang aku dekat dalam rumah. Dan aku pergi kat dapur. Nak bawa masuk motor aku lah. Sebab motor aku masih kat luar. Kau bayangkan lah motor kat luar. Masa tu kakak aku dah boleh tegur. Bongok tak? Lepas tu aku pun turun. Nak turun tu ada satu lagi pintu untuk buka. Untuk aku turun kat bahagian bawah. Biasa rumah kampung kan. Lepas tu bila aku dah turun sampai bawah, nak keluar tu ada lagi satu pintu untuk ambil motor tu lah. And then aku pun buka pintu. Tapi lampu memang dah buka lah. Lampu luar dengan lampu dalam rumah. Yang untuk aku letak motor dalam rumah tu. Lepas tu, bila aku buka pintu, masa aku buka pintu tu aku dah rasa macam ada satu angin yang menerpa kat muka aku tu. Macam angin yang bila kita buka pintu macam orang cakap kan kalau macam angin tu kan tu sebenarnya berangin kan. Lepas tu aku dah buka pintu dan dia macam tu. Aku macam okay, sebelum keluar aku baca dulu apa yang patut. Dan aku keluar. Aku pun ambil motor aku nak sorong, buka pagar besar-besar, buka grill buka besar-besar. Dan aku tolak lah motor tu. Masa aku tolak tu aku rasa macam seram gila. Tahap yang aku rasa aku kalau boleh aku nak lari cepat-cepat ni. Kau bayangkan time aku nak tolak motor nak masuk ke dalam rumah aku tu, boleh pula tersangkut. Weh ya Allah, aku tolak tak bergerak. Aku cakap sudah, dia tarik motor aku ke weh. Lepas tu aku macam mampus. Macam mana ni? Aku tolak boleh. Sekali bila aku pandang bukannya hantu tarik motor aku tersangkut dekat pagar yang bahagian pijak belakang tu, tersangkut dekat pagar. So dia jadi stuck, dia tak boleh bergerak. Lepas tu bila nampak saya aku dah macam okay. Dah okay. Dah lepas masuk rumah, kunci pintu semua dengan menggelupurnya kunci pintu. Lepas tu tutup pintu, baca lagi apa yang patut. Dan masa aku nak letak motor kat tempat aku selalu letak dalam rumah bahagian dapur tu. So dekat rumah aku ni dia ada lagi satu pintu gerbang untuk sampai kat pintu bilik air dengan dapur masak lah. So pintu gerbang tu masa aku letak motor tu memang mata tepi aku, contoh aku macam sekarang ni. So mata tepi aku sebelah sini aku akan nampak dapur tu lah. So aku tak buka lampu lagi. So aku nampak macam ada seseorang yang berdiri dekat situ, macam tengah tengok aku tu. Aku cakap bodoh lah. Aku pun apa lagi, aku menjerit ketakutan macam orang gila apa tak. Aku cuma macam menjerit panggil kakak aku. So kakak aku tu bawah jap, aku acah-acah macam
Suruh dia tengok barang yang aku bawa balik tu, makanan ke apa benda aku tak ingat. Lepas tu dia pun turun bawah, kau apa hal? Dia cakap kan, aku cakap tak, kau nak makanan? Aku cakap macam tu. Lepas tu dia kata macam sementara dia dah orang dekat bawah tengah tak tengok makanan tu, aku pun apa lagi, pergi dapur kelang kabut, cuci kaki, gosok gigi, basuh muka. Lepas tu buka lah baju tadi semua tu, masuk dalam mesin basuh. Lepas tu aku pun tengok dia orang masih ada kat dapur lagi. Lepas tu aku pun naik ke atas macam biasa. Naik atas macam biasa. So bermulalah gangguan yang aku kena ganggu. Itu yang aku rasa paling seram nak mampus dalam hidup aku, yang aku pernah kena. Sebab aku banyak pengalaman kena ganggu tu, dan aku banyak pengalaman nampak benda-benda yang tak sepatutnya aku nampak. So aku pun naik atas, sebabkan rumah aku ni adik-beradik ramai. So bilik tak cukup tau, bilik ada 4, tapi yang lain-lain dah pakai bilik. So aku akan tidur kat ruang tamu. Kakak aku pun tidur kat ruang tamu sebabnya malas nak dalam bilik tu orang tak nak tidur ramai lagi, satu panas. So kat ruang tamu ada kipas dulu semua tu. So aku tidur kat ruang tamu bahagian depan sekali. So kakak aku kat tengah depan TV. So aku balik rumah, aku letak tilam aku pasang kelambu. Lepas tu aku masuk kelambu macam biasa. Lepas tu ambil telefon, aku on call lah dengan girlfriend aku, iaitu isteri aku waktu sekarang ni. Okay, so kawan-kawan dia, aku pun cerita lah sedikit pasal benda tu. So benda tu masih terngiang-ngiang lagi dalam kepala otak aku lah, apa yang terjadi tadi. Lepas tu aku pun tertidur. Bila aku dah tertidur, ini yang paling aku ingat sampai sekarang. Tiba-tiba waktu aku tengah tidur tu, aku syok. Waktu aku tengah tidur tadi, aku dalam separa sedar tau. Separa sedar aku tu, aku macam dengar ada something yang bernafas dekat belakang leher aku tu. So belakang leher aku tu, aku dapat rasakan something yang bernafas. Aku macam, apa benda yang bernafas macam macam tu lah. Aku macam, siapa shoot kat belakang aku? Lepas aku macam, dalam separa sedar aku tu, aku dapat buka mata sikit. Aku nampak kakak aku dengan adik aku dekat depan TV tau. TV terbuka, aku tak tahu diorang tidur ke tak. Aku nampak tau. Lepas tu aku macam panggil minta tolong, tapi aku tak boleh bergerak. Aku macam, weh, apa benda siut kat belakang aku? Lepas tu aku dah macam tak boleh bergerak ni. So aku tidur menyiring. Aku suka tidur menyiring belah kanan lah. So aku sekarang dekat santai sebelah kanan. Lepas tu masa aku menyiring macam ni tu, so memang aku dapat rasa ada something yang dekat belakang aku ni yang bernafas dekat leher aku kuat gila. Aku macam, apa benda siut? Lepas tu tiba-tiba aku dah rasa macam cuak gila. Kejap lagi dia kokak je leher aku. Kejap lagi aku cakap apa benda tak jadi. Aku pun tahan lah benda tu. Aku tahan. Lepas kau bayangkan masa aku tahan tu, dia dah mula menampakkan diri dia tau. Dia dah menampakkan diri dia. Aku nampak apa kau tahu tak? Gula-gula. Aku tak nak sebut. Gula-gula tu kan, aku cakap memang kampret gila. Kau bayangkan dia dah dekat belakang aku. Lepas tu muka dia dah dekat gila dengan leher aku. Dah bernafas sampai aku dengar, sampai aku rasa panas kat leher. Aku terpaksa tak ada pilihan. Aku pegang muka dia tu, aku tahan tau. Dalam masa aku tahan tu, aku dapat rasakan satu benda yang menggelikan, macam benda lembik-lembik, macam jijik, yang macam benda busuk lah, macam hancur yang tu kan. Aku tahan tu, aku dapat rasa kat dalam tengkorak mata dia semua tu kan. Aku macam, weh, ini hantu siut. Aku cakap kepala otak dia. Aku baca ayat kursi. Kau tahu lah orang kalau dah takut macam mana baca ayat kursi, memang tengkang kelang kelibet ceritanya, bunyi tak jadi apa. Kau tahu tak, aku boleh macam mana ni tak jadi apa-apa. Aku cakap tu, aku tak boleh bergerak, tak boleh apa ni. Lalas kau tahu aku buat apa? Aku maki Hamon. Kau tahu tak, aku maki Hamon. Aku maki Hamon, aku maki kau punya. Aku tak tahu apa benda yang aku maki. Memang aku maki kau. Lepas tu sampai aku dah tak boleh nak buat apa-apa. Aku panggil kakak aku semua, memang dia tak dengar. Lepas tu aku maki. Lepas aku macam, weh, penat siut. Last aku maki apa benda aku tak ingat dah. Aku dah maki tu, alas hilang tu. Aku dapat bergerak. Kau tahu aku punya menggelupur macam biawak. Kau tahu tak, biawak kalau keluar daripada nak lintas jalan raya kan, tiba-tiba dia lintas dengan tenang. Tiba-tiba ada kenderaan datang. Kau tengok macam mana biawak tu lagi. Macam tu lah aku lagi. Merangkak dan macam biawak, ketakutan. Aku merangkak, aku keluar. Lepas tu kakak aku dengan adik aku kat ruang tamu terkejut. Kau kenapa?
Aku cakap, "Oi, bodoh siap." Aku cakap, "Ada pocong kat belakang aku tadi." Bangkai tu aku cakap yang tu. Aku cakap, "Kau ni mulut je." Lepas tu kakak aku cakap, "Kau lah yang cakap tadi kau takut." Aku cakap, nanti kat belakang aku. Aku tengok balik, iyalah aku yang cakap. Bongok betul. Dah last aku dah tak boleh buat, aku dah tak boleh move on. Aku terus lari masuk kelambu mak aku. Mak aku pula kelambu dekat tengah rumah. Kat tengah rumah. So tiba-tiba aku masuk kelambu aku, dalam kelambu tu ada adik aku yang bongsu. Aku masuk kelambu sekali, mak aku tanya, "Kau kenapa?" Kau yang mak aku ni jenis tidur ayam tau. Dia tak tidur betul-betul. Tiba bila dia nampak aku masuk kelambu, walaupun aku masuk kelambu dalam keadaan slow motion, dia boleh bangun. Dia bangun, dia tanya aku, "Kau kenapa?" Lepas aku macam cakap, tak ada apa. Aku cakap aku kena ganggu tadi. Sama aku cakap, apa ada muka, balik lagi malam-malam. Merayau malam buta baru nak balik. Aku cakap, kena sekolah walaupun dalam ketakutan. Lepas tu aku buat apa? Aku dah masuk kelambu aku tak kira lama. Aku nak marah ke marah lah, ada aku kisah. Yang penting aku dapat masuk dalam kelambu mak aku tidur dengan mak aku. Kau bayangkan masa tu, aku dah umur 23 ke 24, aku tengok sebab aku umur 24, 25 macam tu. So dalam lingkungan umur 20-an tu, aku boleh tidur dengan mak aku malam tu. Punyalah takut. Aku cakap, kampret betul, apa benda siut kau boleh ganggu aku macam ni, tahi. Aku cakap macam tu. Lepas tu jadi dah jadi macam tu. Lepas tu besoknya lah baru aku cerita dengan mak aku semua sebelum pergi kerja. Lepas tu mak aku cakap, pada muka kau balik malam lagi. Lepas tu kena sekolah lagi di pagi hari. Mak aku cakap lah semua macam tu, dah tahu orang dekat kampung ni dah kena ganggu, kau sibuk merayau dah benda tu betul-betul kat depan ni. Aku macam okey lah, tak apalah, lepas ni kalau aku keluar aku akan balik awal sikit, tapi tak ada makna. Kalau aku keluar aku memang balik lambat juga. Kalau keluar lah, kalau tak keluar memang aku stay kat rumah je. So benda tu jadinya dalam tempoh sebulan 2 bulan lepas kematian dia tau, dekat depan rumah aku tu. So banyak gila orang kena ganggu, orang lalu lalang kena ganggu kalau balik malam. Lepas tu abang aku sendiri kena ganggu. Yang penting dia datang cari abang aku, itu nanti aku akan cerita seterusnya. Okay, so itu pengalaman aku yang aku rasa paling seram gila yang aku pernah alami di waktu dan ketika itu. Aku rasa aku masa tu tak boleh tak boleh brain langsung kepala otak aku kenapa aku boleh kena ganggu macam tu. Mungkin disebabkan mulut lah satu baik lambat, siapa suruh baik lambat. Lepas tu bila balik rumah, aku rasa masa tu memang aku tak masuk tingkat atas tu, aku lupa nak bagi salam ke apa tu, macam tu lah aku. Tapi kat dapur tu aku dah baca-baca, tapi itulah mungkin dia dah ikut aku, dah masuk pada dapur tu kan. Aku macam nak buat macam mana, benda dah jadi. Okay, so aku macam tak apalah, itu pengalaman aku kan, nak buat macam mana. Tapi itulah satu, aku ada terbaca fakta tentang badan manusia, di mana Allah jadikan badan manusia ni, diorang dah buat kajian lah, di mana badan manusia ni dia ada satu sistem yang Allah ciptakan lah. Kita di waktu tidur dia akan lock, maksudnya badan kita ni akan ada satu sistem yang dia akan lock badan kita untuk daripada bergerak waktu tidur, maksudnya sleepwalking lah contoh. So maknanya kalau contoh kita mimpi berlari, taklah kita berlari. Kalau kita mimpi berjalan, taklah berjalan. Kalau kita mimpi terjun bangunan, taklah kita terjun ke mana-mana. Maksud itulah kelebihan badan manusia yang Allah ciptakan yang begitu sempurna. So benda itulah yang menyebabkan sebenarnya kalau ikut daripada kajian, benda tu belum dibuka lagi waktu aku kena ganggu tu, sebab aku separa sedar. Maknanya bila separa sedar ni, maknanya badan kita ni tak betul-betul lagi unlock benda yang terlock tu. So ini korang boleh google sendiri lah. Aku takkan nak tunjuk kat sini kan, sebab ini kan cerita seram, takkan aku nak google nak terangkan pasal ilmiah pula kat dalam ni kan. So korang google, kita punya badan ada memang satu sistem lock tu untuk keselamatan kita jugalah. Sebab tu kalau contoh ada orang yang sleepwalking tu, maknanya mungkin badan dia tak ada sistem lock tu. So mungkin dia tak ada, jadi dia boleh berjalan waktu tidur, dia boleh pergi kencing, dia boleh pergi makan waktu tidur. Sebabnya dia mimpi tapi dia buat. Itulah yang benda terjadi. So itu sedikit perkongsian berkenaan badan manusia dan pengalaman seram aku. So kalau korang rasa cerita ni menarik, so korang jangan lupa support aku, tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share. Okay, so kalau korang contoh korang ada pengalaman-pengalaman seram juga, korang boleh komen dekat below. Korang boleh ceritakan pengalaman-pengalaman seram korang juga kat bawah. Kita share sama-sama pengalaman kita. Dan paling penting,
Kalau keluar janganlah balik malam-malam ya. Lepas tu bacalah apa patut sebelum keluar dan selepas balik ya. Kalau tak nak korang diganggu, gula-gula. Okay guys, Assalamualaikum. Dan jika anda sukakan video ini, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share.